Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusayang bersama saya Fidas Matrang. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg hadir menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan kotak sumbang seh raya bagi tahun 2022 di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Penyerahan sumbangan tersebut dilakukan kepada 10 agensi pasukan keselamatan dan penguatkuasaan iaitu seperti tertera. Dalam pada itu, berucap ringkas dalam majlis berkenaan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, program ini merupakan program tahunan Kerajaan Sarawak untuk semua anggota dan pasukan keselamatan dan penguatkuasaan yang akan bertugas pada Hari Raya Aidilfitri kelak. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada pihak kementerian kerana tiap-tiap tahun sama-sama membantu untuk membahagiakan Hari Lebaran kepada anggota-anggota keselamatan kita dan juga agensi-agensi yang lain yang bertugas ketika kita merayakan Hari Raya pada tiap-tiap tahun. Saya juga mengucap terima kasih kepada seluruh anggota dan agensi yang telah menyumbangkan tenaga mereka dalam kita menghadapi beberapa cabaran, lebih-lebih lagi ketika kita menghadapi pandemik. Terdahulu semasa berucap, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu sumbangan yang disediakan pada tahun ini telah meningkat berbanding pada tahun lepas. Sumbangan yang disediakan pada tahun ini adalah sebanyak 11,500 kotak sumbang SIM. Jumlah sumbangan ini adalah meningkat dibandingkan dengan tahun lepas, di mana jumlah sumbangan yang diberi pada tahun lepas adalah 10,050 kotak. Dari segi barangan pula pada tahun ini, 5 jenis barangan telah kita sediakan. Ini termasuk serunding, nasi impit, kek buah, kacang botak dan rokok. Sejak selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Sweden ke Malaysia, Dr. Joakim Bergström di pejabatnya. Dr. Joakim ketika ditemui media memberitahu kunjungan hormat berkenaan merupakan kunjungan hormat pertamanya ke negeri ini. Ujarnya pelbagai perkara dibincangkan dalam pertemuan itu bagi memperluaskan jalinan kerjasama antara negara Sweden dengan Sarawak. Sweden has very good relations with Malaysia. We have strong dialogue on a multitude of issues. We are very strong on sustainability and the sustainable development goals. We have a very good and vibrant business community active in Malaysia with about 100 companies working in a range of different fields. So we believe that there is strong potential for deeper dialogue, exchange of knowledge, exchange of experience, deeper cooperation also in the fields of sustainability. And those were some of the topics that I had the pleasure to discuss today with the Right Honourable Premier of Sarawak. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bersetuju untuk menambah kekerapan penerbangan masuk ke negeri ini daripada 576 penerbangan kepada 615 penerbangan seminggu pada 6 April lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kekerapan penerbangan mingguan itu termasuk penerbangan dari negara Brunei Darussalam dan Singapura. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, beliau memberitahu pada 11 Disember 2021, JPBNS telah menambah semua penerbangan masuk ke Sarawak daripada 223 kepada 307 penerbangan setiap minggu. Beliau turut menjelaskan peningkatan dan kekerapan penerbangan bakal mewujudkan ketersediaan dan pilihan penerbangan, pengurangan tambang penerbangan dan akan menarik lebih ramai pengunjung datang ke Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut menekankan mengenai prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi membendung penularan COVID-19 di negeri ini. Selanjutnya,
Kepimpinan generasi muda masa kini perlu diperkasakan memandangkan mereka adalah golongan pemimpin masa depan negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini adalah menjadi tanggungjawab pemimpin masa kini untuk mencorakkan kepribadian serta berjati diri golongan muda. Malah, kita juga perlu terus menyuntik semangat dan motivasi kepada anak-anak muda ini. Ini termasuk mereka yang berkecimpung dalam perusahaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Sumbangan Ramadan Masjid dan Surau Batang Sadong di Sadong Jaya pada Khamis. Ahli Parlimen Batang Sadong itu menambah matlamat utama pihaknya adalah untuk melahirkan komuniti yang produktif, berdaya tahan dan mampan serta mampu menjana pendapatan tinggi. Dan di sini kita menekankan strategi ini selepas mempelajarinya daripada krisis global pandemik COVID-19, apabila tekanan yang dilalui mengajar kita untuk lebih kreatif, inovatif dan bertindak segera untuk survive, untuk terus maju dan hidup dalam keadaan yang tidak menentu. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Nancy turut menyampaikan beberapa sumbangan seperti kit khairat kematian, sumbangan sempena Ramadan, sumbangan dana untuk aktiviti masjid dan surau serta penyerahan peralatan untuk usahawan Sadong Jaya. Laporan berikutnya, tema Bumi Kita, Kesihatan Kita sempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia tahun 2022 adalah sesuai dengan keadaan dunia masa kini yang menghadapi pelbagai cabaran kesihatan. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, antara cabaran tersebut termasuklah isu pandemik semasa, pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim serta krisis kemanusiaan. Dalam satu kenyataannya pada Khamis, beliau memberitahu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menganggarkan kadar kematian yang sangat tinggi setiap tahun disebabkan krisis perubahan iklim dan keadaan persekitaran yang tercemar. Dalam pada itu, Dr. Hazlan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut berharap kesedaran timbul dalam kalangan semua lapisan masyarakat untuk melestarikan alam sekitar demi kesejahteraan generasi akan datang. Sementara itu, seramai 150 kanak-kanak berumur antara 5 dan 12 tahun lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 di Sekolah Kebangsaan SK Terbelu pada Khamis. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Simunjan Dr. Joshua Peterson Legi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids tersebut berjalan lancar dan semua murid hadir ditemani ibu bapa atau penjaga dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya seperti PIK Kids sebelum ini, kanak-kanak yang telah divaksinasi diperlawan mengambil gambar di ruang gambar sebagai tanda dan ingatan mereka yang sudah melengkapkan vaksin. Sekian isi malam bersama saya Firdaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.